رفيع شاني ودرجي. Kita sebutkan sikit tadi tentang zaman Imam Al-Mahdi kalau keluar ya. Kita tunggu tak Mahdi? Tak semua ikut Mahdi tau. Nabi bilang umat aku akan berpecah kepada 73 puak kan? 73 puak. Nabi bilang Yahudi berpecah kepada 71 puak, Nasrani berpecah kepada 72 puak, umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Satu saja yang selamat, yang lain dalam api neraka. Yang satu ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang satu ni bukan small portion tau, big portion. Dalam this group ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki, semua tu ada dalam grup kita. Yang satu yang keluar lain, yang apa? Yang selamat. Itulah Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Kena pegang betul-betul ya. Jadi apabila Imam Mahdi keluar, yang satu ni saja yang akan ikut dia. Yang lagi 72 tak akan ikut dia. Tak suka nak ikut dia. Konsepnya lain. Yang ada di antara 72 memang mengatakan bahawasanya mengimani tentang datangnya Mahdi bukan penting. Nak ikut, tak nak ikut tak apa. Kalau kau tak ikut dia maknanya dah ikut Dajjal tau. Ketika tu tak ada lain. Tak ikut dia, ikut Dajjal. Yang daripada 72 grup ni sekarang dah ada orang-orang mereka yang kata tentang Mahdi dia tak minat. Bid'ah. Dia ikut ini semua tu tak betul. Kenapa? Ini semua ni pengamal-pengamal yang bukan-bukan. Nak iman boleh, tak nak iman pun tak apa. Oh, baik. Nak iman pada nak memahami Mahdi boleh, nak just tak ambil berat dia pun boleh, tak apa. Kalau dah keluar je lah nanti. Tengok macam mana. Oh. Yang ada daripada 72 puak ni takkan ikut Mahdi. Pasal apa? Kita bilang, ni siapa? Ni Pak Arab mana ni? Dengan apa? Dengan serban dia, dengan jubah dia. Baca maulid. Baca tahlil. Ini bid'ah, kami tak mau ikut. Oh. Dia tak mau ikut. Yang ada setengah grup dia tunggu Mahdi. Tunggu Mahdi. Tapi bukan Mahdi kita, Mahdi dia. Pada dia yang sikapnya macam dia, PL macam dia. Pada kita, Mahdi kita ialah orang akhir zaman. Imam Mahdi orang akhir zaman, akan lahir zaman akhir dan membesar zaman akhir, belajar zaman akhir, orang barulah. Setengah kaum mengatakan Mahdi orang zaman dahulu. Zaman Nabi dah ada. Cuma dia disimpan oleh Allah Ta'ala. Dia akan keluar pada akhir zaman. Oh. Dia bila Mahdi keluar, ini bukan Mahdi. Tak sama ciri-ciri dengan kami. Dia tunggu. Yang tadi tak umpamakan Mahdi. Yang satu ni cukup tunggu Mahdi. Sampaikan dah 1400 tahun dia tunggu Mahdi daripada Mahdi simpanan dia. Dia tengok Mahdi keluar nanti bilang, this is not the Mahdi that we were waiting for. This is different Mahdi. Dia tak nak terima ya. Dan semua yang 72 tu akan memandang the real leader yang mana? Inilah yang real leader. Dia yang bawa bagus kan, bangkitkan orang punya ekonomi, peliharakan orang punya kesihatan, peliharakan orang punya kesatuan, peliharakan orang punya keamanan. Inilah the real leader. Siapa tu? Dajjal ya. Jadi apabila Mahdi keluar, satu aja yang ikut dia, Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu pun tak ramai akan stay dengan dia. Dia dah ikut Mahdi, dia tahu Imam Mahdi, dia ikut. Alhamdulillah. Tapi ujian. Ketika dalam Mahdi banyak ujian. Di pihak kita kurang makan, kurang air, kurang apa semua. Tambah pula Imam Mahdi strict tau. Dia akan tak akan biarkan laki-laki perempuan duduk begini campur pun. Majlis-majlis kundi kahwin campur-campur pun tak kasih sama. Macam-macam lah. Sebab dia kembalikan zaman macam zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah. Kembalikan betul syariat Allah Ta'ala. Tak boleh campur gaul, tak boleh perkara-perkara yang haram semua tak boleh. Semua dibasminya dia. Agak-agak orang selesa tak nak di bawah dia kalau begitu. Tambahan pula yang khidmat dengan dia volunteer basis tau. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pergi perang dengan Rasulullah, ada minta gaji tak? Minta khidmat dengan Rasulullah, pergi dakwah sana dakwah sini, ada minta allowance tak? Ada minta nama tak? Bila Mahdi datang, dia tengok, kalau dia datang, dia
Kalau dia orang ahli agama yang biasa sikit-sikit duit, sikit-sikit wang, sikit-sikit glamour, nanti dia tengok Mahdi datang, sedangkan Mahdi tegakkan syariat betul-betul. Manakan tidak sampai ribuan ulama yang bergelar ulama keluar daripada Mahdi. Apabila Mahdi datang, dia tampil, dia datang nak ikut Mahdi. Tuan Mahdi, ya Tuan Imam Mahdi, kami lapor diri begini. Tapi Mahdi tak ambil dia. Pak Mahdi ada orang-orang dia, orang betul-betul zuhud, orang betul takwa kepada Allah Ta'ala. Nanti dia rasa tawar hati, kenapa Mahdi tak laku aku? Dulu aku pegang jawatan sekian, dulu kedudukan aku sekian, dulu aku bergelar sekian. Di bawah Mahdi aku tak diberi apa-apa pun. Tahu-tahu dia tengok yang dia ambil jadi pegawai dia, pengusaha. Yang dulu aku tengok orang yang tak ada benda, pakcik jual jagung tu rupanya jadi pegawai Mahdi. Abang jual ubi kayu tu jadi pegawai dia semua, jadi orang-orang dia semua. Aku ke tepi, tambahan pula, tak ada bayar gaji pun Mahdi. Nak khidmat dengan dia tak bayar gaji, sebab dia ni dah biasa sikit-sikit bayar berapa, sikit-sikit cepuk ceramah bayar berapa, sikit-sikit apa bayar berapa, semuanya berbayar. Bawah Mahdi tak ada duit, dia baru naik. Itu hari naik selai sepinggang, tak ada apa pun. Dia belum ada Kementerian Kewangan, semua belum ada. Kementerian Pertanian pun semua belum ada. Kementerian Industri pun belum ada. Tak ada bayar gaji, tak ada bayar allowance, tak ada bayar apa. Tambahan pula, aku dulu ada kedudukan, sekarang di bawah dia aku macam tak diumpamakan. Pasal dia nak glamour, dia nak apa semua. Selama ni dia bikin kerja agama bukan kerana Allah, nak kerana glamour, nak kerana nama. Zaman Mahdi dia tak akan selesa. Dia tak akan selesa sebab dia rasa macam Mahdi tak kasih dia kedudukan yang sepatutnya, tak ada berilayan dengan layanan yang sepatutnya. Dia mula tawar hati, paling hati, paling tadah. Bila keluar Dajjal, ini baru betul, akan ikut berbondong-bondong keluar ikut. Nabi mengatakan orang awal Islam masuk, orang awal zaman masuk Islam berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Islam berbondong-bondong. Nabi mengatakan akhir zaman orang akan keluar daripada Islam berbondong-bondong daripada bawah Mahdi tau. Bawah Mahdi. Jadi nak tengok yang bawah Mahdi tu macam mana, siapa. Kalau dah gelar alim ulama pun ditakuti keluar, ini kan pula macam kita. Bermakna ada satu ciri khas lah nak jadi bawah dia ni. Ada satu ciri khas. Kewangan, kau kena rela tak ada kewangan. Nama dan kedudukan, kau kena rela. Bawah dia, kita sekarang sandang jawatan sekian, tugas sekian, gelaran sekian. Bawah dia, Tuan Imam saya lapor diri nak baiat. Boleh. Sekarang saya kasih tugas awak jadi jaga kucing. Agak-agak dia terima tak agaknya? Kasih makan kucing hari-hari, agak-agak dia terima tak agaknya? Jadi kalau nak kena bawah dia dari sekarang, nak kena tak ada heran dengan kedudukan, pangkat, apatah lagi gelaran. Orang nak bikin aku apa pun, aku terima asal aku bertakwa. Orang letakkan aku kerja apa, position apa pun, aku terima asalkan aku dapat ibadat dan khidmat agama Allah. They put themselves low. Jadi kalau bila Mahdi tidak angkat mereka pun, mereka tak rasa apa-apa. Begitu ya. Jadi apabila zaman Mahdi, keluar dia berpaling. Dan Dajjal tu penipu. Ya. Penipu. Apa yang dibawakan dia semuanya tipu belaka. Kalau dia bilang anda miskin, anda susah, anda sempit, padahal tak susah. Kalau ada qanaah, tak susah. Kalau ada syukur, dah kira mewah. Tapi pasal dia bikin dia punya benchmark dia, ukur tara dia, mesti standard of living mesti begini, mesti dapat makan begini, tak dapat begini saja kira awak miskin. Kita pun rasa kita miskin, susah. Dia kasih tawaran. Kita punya miskin pun dia bohong. Dia punya sarana untuk kita dapat kembali mewah pun bohong. Anda miskin, anda mundur, nanti anda akan ditimpa sekian. Maka kami akan buka peluang ekonomi di sana di sini begini, sehingga kan dalam waktu terdekat setiap orang akan gajinya berapa, sekian ribu. Agak-agak dia boleh laksanakan tak? Jadi 40 hari saja. Dia 40 hari cakap semua tu pembohong belaka. Janji, dan orang tengok ini baru betul ni janji dia yang betul ni. Kalau disebut tentang kita miskin, sebetulnya kita tak miskin kalau kita qanaah. Jadi sebutkan solusinya, bukan makin mengkayakan kita, makin memiskinkan kita.
makin disedut segala harta kita. Bukan makin mengeluarkan kita dari kemiskinan, makin membawa kita daripada miskin jadi fakir. Kalau dah keluar Dajjal, dia punya pengaruh dia, na'udzubillah min zalik ya. Kalau ada orang ahli politik yang paling bijak, pintar cakap, Dajjal lebih pintar lagi. Kalau ada orang ahli ekonomi yang boleh sebutkan tentang ekonomi, dia lebih mempengaruh lagi. Kalau ada orang yang kita tengok mukanya cantik, menawan, dia lebih cantik lagi, lebih handsome lagi. Walaupun matanya sebelah. Tapi kerana dia punya, orang tengok dia punya macam hebat gitu, orang pun suka ikut dia. Kalau ada pakar perubatan, dia lebih hebat lagi. Kalau dia bilang kita sakit, bohong sakitnya. Kalau dia bilang kita miskin, bohong miskinnya. Solusi ekonominya buat kita lebih miskin. Kalau dia bilang kita sakit, bohong sakitnya. Perubatan dia buat kita makin lebih sakit. Kalau dia bilang kita ada kemewahan, bohong. Kesempitan kita, bantuan dia buat kita lagi susah. Begitu ya. Tapi orang akan ikut, orang bilang ini betul, ini betul, ini betul ya. Orang akan ikut satu persatu, akan ikut semua tu sampai alim ulama. Kenapa mereka tengok? Macam mana tak ikut? Kita mesti kesatuan, kita mesti bersama. Bikin apa kita gaduh-gaduh, bikin apa kita perang. Kan baik kita aman damai. Apa-apa kita lebih happy-happy macam dulu semua. Allah semua ya. Jadi orang-orang yang bawah Mahdi ini, dia tak sedar bahawasanya zaman dah akhir. Dia kalau boleh, dia nak lifestyle dia kembali macam kini, sekarang ini, comfortable dan selesa. Akan lenyap. Begitu. Itu zaman akhir zaman ya. Penuh penipuan, penuh kepalsuan. Penuh penipuan, penuh kepalsuan. Tak hati-hati pada zaman itu. Kalau zaman sini kita dah gagal, agak-agak zaman itu kita boleh go through ke? Tak boleh ya, tak boleh. Jadi kita takuti zaman tu. Dan kita sedang diambang sekarang. Kita dah diambang antara kita dengan Mahdi. Hanya tinggal lagi satu tanda saja. Perang besar sebesar-besarnya. Ini kita tanya sama kita lah. Agak-agaknya macam ada bunga-bunga tak perang tu nak berlaku? Ke masih belum lagi? Tak adalah, rasanya lambat lagi. Sebab sekarang antara kuasa-kuasa besar dalam dunia semua masih baik, aman damai antara satu sama lain. Betul? Dan Nabi bilang kita akan jadi seperti juadah yang lazat. Orang akan datang ramai nak makan kita, nak ambil kita. Agaknya bumi kita ni banyak tak agak yang minat dekat tempat kita? Banyak yang nak ambil tak agaknya? Banyak. Dan setiap mereka akan panggil geng dia tak untuk ambil kita. Kalau kau nak, aku pun ada bahagian di sini. Aku pun ada peruntukan aku di sini. Begitu ya. Salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa. Ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi